Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih masih lagi mendengarkan kami di iRadio OUM Rentas ini. Dan hari ini anda bersama Fatin dalam segmen e-library dan juga tetamu Fatin iaitu Encik Syaril. Assalamualaikum Encik Syaril. Waalaikumsalam. Apa khabar Fatin? Baik, sihat. Dah lama kita tak bersiaran bersama dengan iRadio. Ya, betul. Hari ini khas daripada library kita. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, kita ada topik perbincangan pada hari ini. Dan untuk itu kita suruh kita minta Encik Syaril untuk memperkenalkan topik kita pada hari ini. Okey Fatin, untuk minggu ini kita akan membincangkan tentang penggunaan perpustakaan digital Tan Sri Dr. Abdullah, terutama kepada pelajar baru kita lah, yang intake mereka pada bulan Januari, Mei dan September. Jadi dalam segmen ini kita akan membincangkan tentang penggunaan digital library, bagaimana mereka hendak masuk, berapa banyak buku yang mereka boleh pinjam dan sebagainya lah. Okey, mungkin boleh Encik Syaril kongsikan berkenaan dengan pelajar baru, bagaimana mereka mendaftar ataupun untuk menjadi ahli perpustakaan. Okey, apabila pelajar menjadi pelajar OUM, secara automatik mereka menjadi pengguna ataupun ahli berdaftar kepada perpustakaan OUM. Jadi mereka tidak perlu mengisi borang ataupun membayar duit tambahan, yuran tambahan untuk menjadi ahli kepada perpustakaan. Kerana secara automatik Secara mendaftar sebagai pelajar dan kemudian secara automatik mereka menjadi ahli kepada perpustakaan kita. Okey, dan sekiranya contohnya Fatin pelajar baru ingin meminjam buku daripada perpustakaan, mungkin apakah yang perlu ada untuk meminjam buku? Sepatutnya kita perlu menunjukkan kita punya kad matrik lah, kad pelajar sebelum kita dibenarkan meminjam buku. Tapi bagi pada pelajar baru ni, selalunya mereka mengambil masa sikit untuk mendapatkan kad matrik tersebut. Mungkin semasa tutorial kedua baru mereka dapat kad matrik tersebut. Baru siap kad matrik. Jadi sementara dalam menunggu T2 ni, tutorial 2 ni, mereka dibenarkan meminjam buku menggunakan kad pengenalan mereka. Menggunakan IC. Okey Encik Syaril, sebentar lagi kita akan tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan mesin untuk meminjam buku. Ya, tapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Fatin dalam segmen e-library pada petang ini. Dan bersama dengan Fatin, Encik Syaril untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan pinjaman buku daripada pihak library. Okey Encik Syaril, ini mesinnya. Ya, betul. Ini dinamakan self-checkout machine. Okey, mungkin boleh sebelum tu Encik Syaril, kita nak kongsi sedikit berkenaan dengan polisi baru peminjaman buku daripada pihak library. Berapa hari, kalau lambat hantar kena denda ke? Kita dibenarkan meminjam sebanyak 5 buah buku selama sebulan. Dan jika kita hendak memperbarui pinjaman, kita dibenarkan berbuat demikian selama sebulan lagi, provided tidak ada orang request buku yang kita sedang pinjam tu lah. Dan dendanya ialah 50% setiap sehari kita lewat. Itu dia. Jadi sebelum due date tu, kita sepatutnya akan menerima email mengatakan bila kita perlu pulangkan buku tersebut. Jadi selepas due date tersebut, bila kita masih tidak pulangkan, baru kita dikenakan denda 50% sehari. 50% sehari. Okey, mungkin boleh Encik Syaril kongsikan berkenaan dengan denda yang dikenakan, adakah dia melibatkan proses untuk graduate ataupun hari convocation? Ada ke kena mengena ataupun kena lunaskan dulu bayaran di library dan kemudian baru boleh? Kalau kita tak bayar denda tersebut, ada dua implikasi lah. Yang pertama, kita tidak dibenarkan meminjam buku lagi sehingga kita selesaikan denda yang kita dikenakan tersebut. Dan yang kedua, jika kita masih tidak menyelesaikan denda tersebut pada convocation kita, kita menghadapi masalah untuk menerima skrip nanti. Jadi sebaiknya apabila kita ketahui kita dikenakan denda, kita selesaikan dahulu. Kena settlekan dulu hutang piutang bersama dengan pihak library, dan baru boleh kita grad kan. Okey, mungkin Encik Syaril, kita berbalik pada mesin kita ni. Mungkin Encik Syaril boleh tunjukkan kita bagaimana untuk kita gunakan mesin ini. Okey, untuk kita menggunakan mesin ni, yang pertama kita perlukan kad pelajar kita ataupun kad matrik kita lah. Okey, jadi kita perlu scan sahaja di sini menggunakan barcode yang terdapat di dalam
kad kita. Okey, contohnya di sini. Okey, bila kita scan di bawah, dia akan tertera check out, view account ataupun quit. Jadi untuk peminjaman kita klik pada check out dan mesin ni akan meminta kita letakkan buku di bawah scanner ini. Kita masuk dan kita klik OK. Okey, dan start. Tak boleh kena ubah kedudukan buku. Ya. Okey, bila dapat scan tu dia akan mengeluarkan tajuk lah di sini. Dan untuk buku yang kedua, kita letakkan buku tersebut. Dan kita klik pada continue. Dekat checking. Dia akan dan check terus out. detect. Bila buku tersebut selesai, habis 2 buku, kita selesai, kita klik pada finish. Okay, dan resit akan keluar. Dan di resit ni disenaraikan tarikh pemulangan buku tersebut lah. Di sini ialah 4 hari bulan 7. Itu dia, mudah saja cara untuk menggunakan mesin ini. Tapi kalau anda tak tahu juga macam mana nak guna mesin ini, jangan risau kerana pusakawan kita akan membantu anda bagaimana untuk kita menggunakan mesin ini. Terima kasih kepada Encik Syarif kerana menunjukkan bagaimana proses peminjaman buku daripada pihak library. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan Fatin dan juga e-library. Dan tetamu Fatin pada hari ini ialah Encik Syarif daripada Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, dan hari ini tajuknya Encik Syarif berkenaan dengan pelajar baru, bagaimana untuk menggunakan perpustakaan digital kita. Okey, mungkin kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu bagaimana untuk kita sebagai seorang pelajar untuk mengakses portal perpustakaan digital. Okey, sebagai pelajar kita diberi username dan password MyVLE. Jadi apabila kita dapat masuk ke dalam MyVLE, secara automatik kita boleh mengakses kepada portal perpustakaan ni. Jadi kita tak perlu gunakan username dan password yang lain untuk mengakses kepada perpustakaan. Jadi gunakan username MyVLE, kita boleh akses terus kepada portal perpustakaan. Dan kalau kita lihat pun ada ikon ataupun okey, selepas kita klik pada MyVLE, masuk kepada MyVLE, di situ terdapat satu menu bar tertulis library. Kita klik di library tersebut dan secara automatik dia akan masuk ke portal perpustakaan. Ya, begitu mudah sekali untuk mengakses portal library. Okey, dan contohnya Fatin ni jauh daripada kita punya kampus, contohnya berada di Johor Bahru dan sebagainya. Mungkin boleh Cik Syarif kongsikan bagaimana untuk Fatin meminjam buku daripada perpustakaan kita di Kuala Lumpur. Okey, kepada pelajar luar daripada KL, terdapat caranya untuk kita meminjam buku bercetak untuk ia akan dihantar ke pusat pembelajaran kita lah. Contohnya seperti Fatin kata di Johor. Okey. Jadi pelajar perlu masuk ke dalam portal perpustakaan. Okey, saya akan tunjukkan di sini. Silakan. Okey, untuk kita akses kepada portal library supaya kita dapat memohon buku yang kita kedaki dihantar ke pusat pembelajaran kita. Jadi kita perlu masuk melalui MyVLE terlebih dahulu. Okey, di sini paparan bagi pelajar, dan untuk akses kepada portal library kita perlu klik pada library di sini. Dan ini adalah portal library kita. Dan kita klik kepada search library. Dan kita masukkan kata kunci ataupun keyword yang kita fikirkan sesuai. Contoh di sini saya nak mencari buku mengenai online learning. Jadi saya masukkan online learning. Dan kita klik pada button find di bawah ni. Dan secara automatik disenaraikan lebih kurang 96,000 buku yang berkaitan dengan online learning. Jadi contohnya saya hendak memilih buku yang pertama, jadi saya klik pada view katalog di sini. Okey, di sini disenaraikan summary, tajuk buku, penulis dan sebagainya. Jadi untuk kita mohon supaya buku ini dihantar ke pusat pembelajaran kita, kita klik sahaja kepada post this book to my learning center. Kemudian e-form akan tersenarai. Apa yang kita perlu masukkan hanyalah nombor telefon dan pusat pembelajaran kita. Contohnya di sini.
Dan pusat pembelajaran kita contohnya tadi di Johor. Okey, kita klik pada next step. Diberitahu syarat-syarat dan bila kita perlu pulangkan. Kita tick pada I have read and send request. Jadi secara automatik pustakawan di KL akan menerima permohonan kita dan mereka akan mencari buku tersebut. Kemudian mereka akan telefon kepada kita untuk mendapatkan kepastian confirmation betul ke kita hendak buku ni dihantar ke Johor contohnya. Jadi dalam masa 1 minggu buku ini akan diterimalah di PP Johor dan staf di PP Johor akan hubungi maklum kepada pelajar supaya mereka boleh ambil di PP Johor. Okey, Encik Syaril, mungkin boleh kongsikan kita berkenaan dengan, jika tadi berkenaan dengan penghantaran buku kepada PPW dan sekarang bagaimana proses pemulangan buku tersebut? Okey, proses pemulangan buku pun lebih kurang sama. Pelajar cuma perlu pulangkan kepada pentadbir atau staf di sana di pusat pembelajaran. Jadi staf di pusat pembelajaran akan uruskanlah semua pemulangan. Dan keseluruhan proses ni adalah percuma. Jadi bayaran dikenakan? Jadi bayaran dikenakan. Okey, mungkin boleh Encik Syaril kongsikan sedikit berkenaan dengan feedback yang diterima daripada pelajar-pelajar kita berkenaan dengan servis yang disediakan oleh pihak library. Servis intra-library loan ni sememangnya mendapat sambutan. Banyak, pada tahun lepas lebih kurang 600 permohonan diterima. Terutamanya pada awal semester kerana mereka memerlukan buku rujukan pada awal-awal semester untuk mereka siapkan assignment mereka. Jadi itulah lebih kurang 600 permohonan dan sambutannya bertambah daripada tahun ke tahun. Begitu menggalakkan. Kalau kita lihat pun senang saja proses. Ya, memang senang saja. Senang saja proses yang disediakan oleh pihak library untuk pelajar kita. Okey, sebentar lagi Encik Syaril akan kongsikan dengan kita berkenaan dengan waktu operasi library di Kuala Lumpur ini, dan anda semua jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM Rentasi Minda anda. E-Library bersiaran secara langsung di Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi bersama dengan Fatin dan juga Encik Syaril pada petang ini. Okey, mungkin boleh Encik Syaril terangkan sedikit berkenaan dengan waktu operasi library. Waktu operasi library di HQ di KL ni ialah pada pukul 8 pagi hingga 8 malam pada semester biasa, pada hari Isnin hingga Jumaat, dan pada hari Sabtu dan Ahad pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Jadi pada waktu peperiksaan ditambah lagi sejam, maksudnya daripada 8 pagi hingga ke 9 malam pada hari Isnin hingga Jumaat, dan pada hari Sabtu dan Ahad 8 pagi hingga 5 petang. Kalau cuti semester adakah sama waktu? Bila jadual? Cuti semester hari Sabtu dan Ahad kita tidak beroperasi, dan pada hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 8 pagi hingga 5.30 petang saja. Itu dia berkenaan dengan waktu operasi daripada pihak library. Jadi sebagai pelajar baru kita perlu ingatlah Encik Syaril, jangan sampai nanti tersalah datang pula nanti library tutup. Maklumat ni pun ada di dalam portal perpustakaan. Boleh rujuk di portal Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, mungkin boleh Encik Syaril berkongsi dengan Fatin untuk pelajar mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan kita ada e-book, OPEC dan sebagainya. Jadi mungkin ada bengkel yang dianjurkan oleh pihak library kepada pelajar-pelajar baru. Yes, memangnya kita adakan ataupun anjurkan bengkel terutama pada awal-awal semester ni. Contohnya dalam bengkel kemahiran maklumat, ISW, diadakan slot untuk perpustakaan, taklimat perpustakaan dalam bengkel kemahiran belajar. Jadi lebih kurang 1 hingga 2 jam perpustakaan diperuntukkan untuk memberi penerangan terutama kepada pelajar baru tentang penggunaan perpustakaan. Dan yang kedua ialah bengkel kemahiran maklumat, iaitu dijalankan secara hands-on di dalam makmal komputer. Jadi pelajar secara hands-on akan diberi tunjuk ajar tentang penggunaan pencarian bahan-bahan, artikel, jurnal dan sebagainya. Jadi sekiranya pelajar ingin adakan bengkel ini di PPW mereka, bagaimana? Jika mereka ingin menjemput pustakaan ataupun staf perpustakaan untuk datang memberi penerangan kepada mereka, mereka boleh maklumkan kepada pentadbir di pusat pembelajaran mereka. Jadi apabila cukup permintaan, kami akan pergi ke pusat pembelajaran
memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar. Mungkin Encik Syaril boleh kongsikan bengkel yang terdekat yang akan diadakan? Ya, dan bengkel yang terdekat adalah pada 13 Jun ni di Pusat Pembelajaran Batu Pahat. Okey. Pada pukul 8 hingga 10 pagi dan 10 suku hingga 12 suku. Akan dihadiri atau fasilitator kita ialah Ketua Perpustakaan kita sendiri, Encik Suhaimi Jamaluddin. Dan di Miri dan Kuching pada 14 dan 15 Jun. Okey. Dan juga disandakkan pada 14 Jun oleh Encik Hafiz. Jadi kepada pelajar-pelajar yang di PP Sandakan, Miri, Kuching dan Batu Pahat ni boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan majlis betul. untuk memeriahkan bengkel yang diadakan oleh pihak perpustakaan. Bukan senang ni untuk pihak perpustakaan datang sana dan mengajar hands on pelajar-pelajar baru kita. Okey, dan seperti yang Encik Syaril wawarkan tadi, mungkin pelajar daripada PPW Batu Pahat, Miri dan Sandakan boleh hadir ke bengkel yang akan dijalankan nanti. Okey, kita berhenti rehat seketika dan selepas ini kita nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan perkhidmatan lain yang ada di library kita. Jadi kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Radio OUM merentas di minda anda. Pastinya anda masih lagi bersama dengan Fatin dan juga Encik Syaril pada petang ini dalam segmen e-library. Okey, Encik Syaril, boleh Encik Syaril kongsikan, okey, selain daripada perkhidmatan pinjam buku ataupun tadi intra library loan, okey, mungkin ada perkhidmatan lain yang disediakan oleh pihak library sendiri. Okey, selain daripada perkhidmatan peminjaman buku, pihak perpustakaan OUM juga menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat kepada pelajar untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan. Contohnya kepada pelajar yang ingin mendapatkan bahan untuk assignment, tugasan mereka, juga tesis mereka. Jadi mereka boleh meminta bantuanlah kepada pustakawan untuk pihak pustakawan memberi nasihat, tips tentang bagaimana hendak mencari maklumat dengan lebih tepat dan betul lah. Supaya tidak sesat di dalam database. Ya, betul. Okay. Selain daripada itu, pinjaman antara perpustakaan. Pinjaman antara perpustakaan ini pinjaman buku yang tidak terdapat di perpustakaan OUM. Contohnya kita perlukan buku ni tapi kita cari dalam library OUM tak jumpa. Mungkin ada di UM, UKM dan sebagainya. Jadi pihak library OUM akan cuba dapatkan buku tersebut di perpustakaan lain. Dan yang ketiga ialah pembekalan dokumen. Okay, konsep dia sama, mendapatkan bahan daripada perpustakaan lain. Cuma bezanya ia mendapatkan artikel daripada jurnal. Jadi pelajar minta artikel tiada dalam koleksi OUM library contohnya. Jadi pihak pustakawan akan cuba mendapatkan artikel tersebut di perpustakaan lain. Dan yang keempat ialah kemudahan Wi-Fi. Okay, di library ni kita sediakan kemudahan Wi-Fi, tidak perlukan password dan sebagainya. Masuk on saja, terus dapat masuk kepada kemudahan internet. Dan kelima ialah bengkel kemahiran maklumat seperti yang saya sebutkan sebelum ni. Kongsikan tadi. Okay, jika pelajar memerlukan bantuan bagaimana nak menggunakan portal perpustakaan, mencari elektronik book dan sebagainya. Jadi pihak pustakawan akan menerangkanlah, membantu kepada pelajar. Dan akhir sekali ialah kemudahan fotokopi ataupun fotostat dan printing lah. Pihak kami sediakan kepada pelajar-pelajar OUM di sini. Itu dia berkenaan beberapa perkhidmatan lain yang disediakan oleh pihak library kita. Okey, mungkin Encik Syaril boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kaedah yang boleh pakai oleh pelajar sekiranya ingin membuat sebarang pertanyaan ataupun ingin membuat aduan kepada pihak library. Okey, kepada pelajar baru terutamanya yang belum lagi cuba menggunakan portal perpustakaan ni, boleh cuba selepas ni. Kalau ada masalah, boleh hubungi pustakawan. Ada banyak cara nak hubungi ni. Yang pertama semestinya melalui telefon lah. Okey, boleh telefon pustakawan di talian 03 2773 2331 ataupun 2135. Jadi pihak pustakawan akan cubalah membantu melalui telefon. Dan yang kedua ia melalui email. Email dia ialah library library@oum.edu.my.
Okey, dan yang ketiga ialah melalui chat. Okey, di sini di portal perpustakaan di bahagian bawah kiri itu disediakan satu ikon chat with librarian. Jadi di sini jika kita online, kita boleh chat dengan pustakawan melalui chat with librarian ni. Senang, mudah. Macam kita Senang. jitok kawan-kawan. Ya, betul betul. Dan yang akhir sekali melalui Facebook lah, iaitu TSDASDL Digital Library Open University Malaysia. Jadi di sini kepada pelajar yang ingin mendapatkan maklumat terkini ataupun ada sebarang pertanyaan, boleh juga berhubung melalui Facebook Perpustakaan OUM. Itu dia berkenaan dengan cara untuk kita membuat sebarang pertanyaan ataupun aduan kepada pihak library. Okey, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Syarif kerana sudi untuk berkongsi berkenaan dengan penggunaan library OUM ini. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.